A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang baru ni ya, Nur Rasha Likin. Nur Rasha Likin yang orang pertama yang berespon. Tak pernah beliau menang ni ya. Zahra Muhammad Nur yang kedua. Masya-Allah ya. Ni nampak orang-orang baru ni yang menyapa takbah dahulu. Ya, 19 orang nak masuk kelas ya. Tapi tolong like dan share segera. Misa terus dah masuk. Lepas tu Zahra Mansudar, Nurlinda Ari, Jamalia dah masuk, Hafsah Gani, Misa dah masuk ya. Azwan ya, Azwan Haji Anwar ni orang selalu suruh kita berselawat. Jalipah Kapah dah masuk, terima kasih ya. Noh Yaakob ni macam form menteri aja ni ya. Aliria ya, semoga sukses kata Misa, terima kasih. Dan untuk mereka yang beri salam pada takbah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badul Alam dah masuk ya. Ini orang bagan datuk ni, alhamdulillah. Adi Zahidi dah masuk. As-Samarina Kak Cik pun dah masuk. Sahira Rahman ya. Siapa lagi? Sabir takbah masuk hari ni 5 minit sebelum pukul 7, sengaja je. Ayah Rohazman, Aida Ayati Aziati ya, Aziati ya. So tolong like dan share segera ya. Tolong like dan share, cukup 200 share. Kita start kita punya perbincangan topik baru ni. Baru 12 orang share, 62 orang masuk kelas. 12 yang share ya. Tolong ya. Dek Yanti Samosir dah masuk. Aida tadi, Nur Zalekha, Hafiz Syarafi, Maimunah Cikna ni Maimunah Cikna ya. Muhammad Isya Osman, alhamdulillah. Jasni Ahmad pun kira top 20 lah juga Jasni ya. Sahabat dari UUM. Okey. Muhammad Firdaus ada, Kazrina AQ ada ya. Nurlinda Ma'ari telah sebut, Nur Hazlita dah masuk. Syukur alhamdulillah ya. Like dan share, baru 20 orang yang share. Kita perlukan 200 sebelum kita start kelas. To be fair ya. Saharudin Haji Somad, tu dia. Ya, nama datuk saya pun Abdul Somad ya. Syahrudin Haji Samad. Lagi Ayat Kastalani. Ni memang pagi-pagi ni slow sikit. Kalau tidak memang Tok tak sempat nak baca. Sekarang Tok sempat baca satu-satu. Ya, Ayat Kastalani, terima kasih. Nazlina J ya. Sebah Ramli pun masuk. Like dan share segera. Hairul Hezri, Saloma Salma dah ada. Aidatul Nafisya ya, Nafisya. Sebah Ramli tadi, hujan di Kuching kan ya. Kami di sini di Selangor nampak gaya okey, di Bangi okey. Sazlina Ina ya. Ingat hujan pun rahmat Allah ya. Cik Amirul, Cik Zainuddin ya. Ramini Husin, Ferlita Ubara dah masuk. Rawiyah Husin. Tolong like ya. Kalau dapat like pada 10 orang, sahabat kita dan mereka semua masuk kelas, awak dapat pahala dari 10 orang tu. Percuma je. Zawahil Kasim ya. Rahmani Rohayu tadi, Umaydi Ani, Rahmatia Baharudin ya. Ucu Salbiah ya. Mana lagi? Ucu dah masuk. Ahmad Nawawi, Nur Zahyu Mak Yusuf, Ayah Rohazman, Isairahin, Azajib ya. Azajib macam-macam. Aidatul Nafisah ya. Jangan lupa sarapan ni. Belum sarapan lagi. Aziz tapi tak pada makan biskut tadi 2-3 ketul. 2-3 keping. Kazrina lapor sangat. Assalamualaikum Kak Cik, terima kasih. Hani Muhammad Yusof, Syamsia ya. Syam Aizatul Mazlan, mana tadi Syam tadi ya. Okey, Syam betul lah tu. Ya, Mazlan Ramaya, Muhammad Firdaus. So like ya. Dah siap tak apa? Dah siap ya. Halimah Mak Said, Siti Fairuk ya. 138
138 153. Tu dia 153 share. Sikit lagi. Jawada dah masuk, Halimah Mak Said dah masuk, Hidayah masuk, Rina Ramli masuk, ni Rahmat Isyak, Uji Atirah masuk ya. Dah laju dah ya. Halimah, Rina Ramli, Rahmat Jaluman, Uji Atirah ya. Rahmat Isyak, dia jaga perasan. Atau Onok ni jaga perasan. Ada Zenaida Enrix ya. Marwati Ahmad, dia bahasakan diri jaga perasaan, bukan Tok Abah panggil dia. Marwati Ahmad ya. Rin Rosli, dan apa nama, Rafidah Omar dah masuk, Ana Zul dah masuk ya. 166, sikit lagi ya. 169 Aidatul Nafia, Lia Abdul Rahman Aida ya. Aidatul Nafisha ya. Siti RSG, tu dia. Siti Solehah Syuhada Syakirin, Abdul Manap, Nur Melisa ya. Ni kan Nana Triana ya. Nana Triana ke tu? Nana Tria. Mimih Syafiq, Siti Sanijah, Wanita Rafael, tu dia Wanita Rafael kau. Umi Rahman, mungkin sahabat dari Indonesia ni. Rin Rosli Damian in the house. Aishima, Sufian Rahman, Bunga Merah pun dah masuk. Dah masuk belum 200 lagi. 177. Cepat. Like dan share ya. Dia jaga perasaan adik tadi. Nuria Ayub, 181 share dah. Sikit lagi ya. Cepat share ya. Dapat pahala percuma pagi-pagi ni. Yang belum setengah subuh terus ke tabung. Kazi Mahin, masih ada banyak subuh lagi ni. Masih ada 25 minit sebelum habis subuh ya. Go ya. So apa nama, Cikgu Nazrian pun dah masuk dah ya. Dah masuk komen kat atas. Khairunisa, Rosita dah masuk, Aidatul Nafisa dah masuk, Rosita Palimun dah masuk, Pilimun ya. Dan sahabat-sahabat yang lain, kita masih 187, 13 lagi kita start. Hari ni topik tentang Tok Abah banyak terima orang tanya macam mana kena bully kat tempat kerja, bully dengan jiran, bully kat sekolah, bully kat dalam masyarakat, bully kat masjid pun kena bully. Oleh dia je tolak kena jadi imam. Sebab dia yang paling handsome, bacaan yang paling sedap. Jadi dia lah kena tolak ke depan. Padahal imam ada. Tapi ni yang imam nombor 3 kena bully. Pasal apa selalu kena bully? Maksud kena bully dia lah yang terus disuruh ke depan. Stres juga tau, sentiasa ke depan. Walhal imam ada 3 orang. Jadi 198 cukup 207 orang dah share. Jadi Tok Abah dah janji kan, cukup 200 share kita kena mulakan kelas. Dan seperti biasa, program kita dibawakan oleh kitanya Premium Chocolatic. Selalu Tok Abah minum 1/3, tapi hari ni bangun awal sikit ya, mengantuk lebih sikit, jadi Tok Abah minum setengah mak ni. Jadi dah segar dah. Dah segar dah. Dah panas dah peluh sikit. Bawah apa aircon pun dah rasa peluh, sedap ya. Bersemangat untuk mulakan tugas. Hari ni tugasnya ialah sharing ya. Terus like dan share pesan pada kawan-kawan kita. Memang FB telah menghadkan dia punya notification kepada apa nama kita punya followers, kita punya sahabat. Ialah atas sebab apa nama business strategi. Kita lah ya kena like dan share dengan kawan-kawan kita seramai mungkin. Kalau seorang bawa 10 orang, masya-Allah, kita akan dapat 1000 orang yang dapat masuk kelas dan dapat manfaat, insya-Allah ya. So, dan program kita juga dibawakan oleh webinar kita pada 23 bulan Februari. 23 bulan Februari ni Tok Abah sangat berterima kasih pada you all ya. Berterima kasih pada LADA ya, Lembaga Kemajuan Penama Langkawi, yang semalam menghantar 40 orang peserta. So sekarang sudah 100 orang peserta. Daripada 5, 6, 10 slow je, tiba-tiba pum 100 orang. So kita cuba nak target 250 saja ya. Kita akan limitkan kepada 250 orang saja. Tapi kalau perlu kita tambah, kita terpaksa tambah ya. Jadi sekarang sudah 100 lebih peserta webinar kita. Apa dia? Motivasi dan kesuntukan pekerja. Tok Abah excited sangat sebab Tok Abah dah dapat ya, 19 sebab kenapa kita kena ceria. Termasuklah lebih sihat, lebih produktif, lebih committed, lebih setia ya, lebih ialah seronok kat tempat kerja, sampai kita kurang stres ya, kurang cuti sakit, yang jarang yang berhenti, dia punya turnover rate sangat rendah bila
tempat kerja tu seronok. Dan orang kata macam mana seronok, saya pun tak tahu sama ada tempat kerja saya ni sesuai dengan saya. Semalam Tok Abah dapat satu soalan, yang macam mana kita nak tahu tempat kerja kita tu yang paling sesuai dengan kita. Tok Abah jawab, sudah berumah tangga, sudah. Suami awak, boyfriend yang pertama, dia geleng kepala. Kedua, geleng kepala. Ketiga, dia senyum, dia angguk. Ya, suami dia boyfriend yang ketiga. Maksudnya apa? Kita tak dapat apa yang kita mahu, tapi Allah berikan apa yang kita perlu, apa yang baik untuk kita, apa yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. So don't worry, we may not get what we want, but Allah will give us what is best for us. Therefore, mungkin you tak suka dengan tempat kerja sekarang for some reason, ya, tapi cuba fikir balik, macam mana aku nak lebih seronok? Tok Abah cakap sebenarnya apa? Tolong doakan company atau majikan. 97% pekerja lupa. My survey, kajian Tok Abah. Tak semestinya berlaku pada diri anda, ya. May not be the same situation in your case, ya. So nak majikan pun lupa doakan, bos lupa doakan, kawan sekerja pun lupa nak doakan, pelanggan haram maksudnya tak doakan. Macam mana nak seronok kat tempat kerja? Kan Tok Abah pesan dan pesan dan pesan. Kita doakan orang lain, ya, tiap-tiap hari kita akan sayang hormat orang tersebut, orang tu pun sayang hormat kat kita. Apa jadi? Suasana jadi hebat. Kalau ni berlaku kat tempat kerja, ini dia sedikit tip, ya, yang Tok Abah akan kongsi, ratusan tip. Bagaimana nak seronok dan bermotivasi tempat kerja agar produktiviti hebat, kelangsungan organisasi hebat. Awak pun jadi orang baru, ya, sebab kehebatan kat tempat kerja menular kat rumah, kehebatan kat rumah menular kat tempat kerja. So come to Tok Abah punya webinar. Masuk ramai-ramai, jom. Dah 100 lebih dah peserta semalam punya figure. Pagi ni insyaAllah bertambah-tambah lagi. Tok Abah dah excited, seronok sangat nak kongsi pada 23 hari bulan Februari. Hari apa tu? Hari Selasa. Kenapa hari kerja? Ya, kita nak minta sebenarnya ia jadikan sebagai in-service training, on-the-job training, supaya majikan, bos anda, ya, sponsor anda. Sebab ini Tok Abah yakin satu pelaburan yang sangat baik, yang sangat bermanfaat, bermakna kepada kaki tangan. Beritahu bos tak nak attend Tok Abah punya program motivasi dan kesukaan pekerja yang Tok Abah dah buat 30 tahun dah. Tapi of course, isu baru, tips baru, contoh baru, kes baru, doa baru, zikir baru, itu dijamin. Tok Abah tak akan berikan benda yang sama. Sebab orang yang cemerlang, orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So tiap-tiap malam Tok Abah survey lagi, tengok lagi, cari lagi bahan-bahan baru. Dan tiap hari Tok Abah masukkan tip baru, quotation baru, ya, kata-kata mutiara baru, ya, dan petua-petua baru, insya-Allah. Tiap hari kita belajar benda baru kan. Tok Abah akan tambah dan kita Abah simpan. Yang lama Tok Abah ketepikan bukan-bukan. Ya, Tok Abah sisihkan, tipikan, kita tukar dengan yang baru supaya Tok Abah pun excited, seronok untuk kongsi, agar anda pun seronok untuk mendengar dan mempraktikan, insya-Allah. Alright, so come to Tok Abah punya webinar pada 23 Februari ini. Seronok sangat, insya-Allah akan berbaloi. Ya, kita mulakan dengan kenapa mesti seronok tempat kerja? How? Ya, 19 sebab Tok Abah akan senaraikan. Lepas tu, apakah kesilapan lazim seorang pekerja sampai tak seronok kat tempat kerja? Ada berapa? 25 masalah. Lepas tu, transform diri kita 360. Tok Abah bagi pula motivasi dengan kata-kata mutiara orang-orang bijak pandai tentang kenapa kena bermotivasi, cara nak bermotivasi dan seronok tempat kerja. Dan akhirnya kita berikan 33 tips. Bagaimana nak 27 tips bagaimana nak memperkasa keseronokan dan motivasi supaya anda jadi orang baru, aset baru kepada diri, masyarakat, keluarga, masyarakat, majikan, Malaysia, malah aset kepada dunia. Gitu. Ya. Okay, like dan share 252 dalam kelas. Hey, not bad, ya. Today is 10th of February, ya, hari Khamis. Hari ini Tok Abah akan temankan Tok Mak, ya, ke hospital, dan Tok Abah akan ke immigration atas, yalah, sikit-sikit lah, ya, tentang hal MIT, ya. InsyaAllah tak ada masalah. Tok Abah pun sekali-sekali keluar juga, sebab semalam beri motivasi 4 jam kepada pemimpin-pemimpin tertinggi JAKIM. Seronok sangat. Ada 65 orang masuk kelas. Seronok, ya, all the top management of JAKIM. Seronok, excited. 4 jam. 4 jam 45 minit. Ya, sebab 1.45 habis. Punya excited. Lepas tu pukul 1 dah berhenti. Tapi banyak soal jawab. Kita pun excited, ya. So kita pun itulah. Salah satu soalan yang ditanya semalam ialah, ini Tok Abah dapat ilham malam tadi. Macam mana nak elakkan bos kita ataupun kawan kita bully kat tempat kerja. Jadi Tok Abah pun terpanggil bagaimana, ya, untuk
Tak, Tok Abang mula-mula dengan cakap apa? Apa punca orang kena bully? Tok Abang kaji dulu. Kenapa kita kena bully? Kenapa orang bully kita? Kenapa? Cari punca penyakit. And then kita dapat solusinya. InsyaAllah. Jangan lupa, program kita pagi ni juga dibawakan oleh Tabung Korban. Tu, kata tu, penaja setia kita Tabung Korban ya. Tok Abah dia punya duta, dia punya penasihat Tabung Korban ya. Sejak tahun lepas. Dan Tok Abah juga melakukan korban dengan Tok Mak melalui Tabung Korban tahun lepas ya. Sono dan efisien, semuanya menabung secara online. Sistem tabungan diluluskan oleh Bank Negara. Ada panel syariah dalam bentuk sosok Ustaz Ato'a. Tak salah tak apa kuiz ya. Pensyarah kuiz ya. So lepas tu pengedar pengagihan daging pun dibantu oleh rangkaian hypermarket Maidin yang terpilih seluruh negara. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Seronok Okey. So tu dia penaja kita pagi ni. Jangan lupa segera beritahu you punya bos. Hantarlah staff you ke program motivasi dan keseronokan pekerja. Akan membantu anda insya-Allah. It's good for the staff, it's good for the company or the jabatan, it's good for everybody. Yeah? Alright, insya-Allah. Dah 100 orang mendaftar. Tok Abang excited sangat ya. Tidur pun nyenyak. Tapi malam tu dah tergugat sikit, mengigau sikit. Adalah tu. Tok Abang jangan mengigau, tapi bila mengigau tu macam pendekar ya. Oh, kau main. Tok Abang pun mengigau pukul 1 ke kedua pukul 2 kot. Lain macam sikit. Okey. Kenapa kita kena bully? Jadi tip untuk mengatasi. So kita cari puncanya dahulu ya, lepas tu kita terus bagi solusi. Problem, solution. Problem, solution. Tok Abah selalu dipesan oleh para guru Tok Abah, if you focus on problem, your problem become worsened. Your problem is will be amplified, so to speak. Sekali-sekali cakap orang putih lah kan. Tapi kalau kita fokus pada solusi, maka Allah akan berikan kita solusi. Allah bertindak seperti mana sangkaan hambanya. So please think positive. Positive will come. Kalau anda dan Tok Abah berfikiran negatif, hidup kita tak boleh positif. Kalau kita berfikiran negatif, mana mungkin hidup kita positif? Tak boleh ke? Kan Tuhan punya kuasa? Betul. Memang semua Tuhan punya kuasa, Allah punya kuasa. Tetapi Nabi berpesan, Allah bertindak seperti sangkaan, seperti fikiran, seperti fokus hambanya. Kalau kita fokus pada benda yang baik-baik, yang positif, positif akan datang. Faham ke faham? Of course faham. Dan Tok Abah pesan dan pesan dan pesan. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. So, apa gelombang yang you hantar pada bos, pada ketua jabatan, kepada kawan sekerja, kepada you punya staff, subordinate, kepada pelanggan. Apakah vibration you hantar kepada mereka? Tak ada vibration pun, saya tak hantar apa-apa pun. Tak hantar apa-apa, maka dia pandang awak pun macam pandang dugong. Pandang kami biri-biri. Neutral. Faham ke faham? Of course faham. Okey, punca kita dibuli. Pertamanya ialah, mungkin sebagai kafarah lah, sebab awak ingkar perintah Allah. Ada orang tu lagi something, lagi orang takut tak kena bully pun dia pula membuli. Itu bukan isu kita hari ni. Isu kita hari ni ialah kenapa kita jadi mangsa bully. Mangsa bully bukan kena pukul, itu kat sekolah lah. Kalau kat sekolah, kat asrama kena pukul, kena suruh cuci seluar dalam orang, kasut orang, stokin orang. Itu pembulian di sekolah. Ni pembulian kat tempat kerja. Awak aja dibagi kerja, awak aja selalu permain-mainkan, awak aja yang selalu dibebankan. Kenapa? Mungkin kafarah dari Allah. Check it out guys. Check it out. Mungkin kita ingkar Allah. Jangan marah. Mungkin kita ingkar mak bapak. Mak bapak kata jangan kerja kat tempat tu. Abah tak reda kamu kerja kat situ. Sebab ada isu-isu syubah. Contoh. Tapi awak tak dengar sebab gajinya besar. Ya, gajinya, pendapatannya besar. Maka you masih kerja, walhal tempat tu mungkin ada isu-isu syubahah. Ya? Ada benda yang mak ayah kita tak reda. Jadi macam mana awak tak kena bully? Ya? Awak tak dengar cakap orang tua? Ataupun tak dapat restu, sokongan, doa dari pasangan. Pasangan tak suka awak tempat itu sebab tempat tu perempuan ramai sangat yang cun-cun. Jadi isteri kita tak seronok. Ada seorang bos, kawan Tok Abah lah. Dia selalu senyum kalau jumpa Tok Abah. Pasal aku hari ni nak suruh my wife interview. Interview apa? Secretary. Kenapa pula wife interview? Kalau aku yang interview, memang gaduh. Aku nak suruh dia interview. Wife dia ni orang yang sangat baik.
Dia pilih yang paling tak mengancam, yang paling berusia, tapi efisien. Suami umur 40, dia cari sekretari yang umur 48 ya. Dan memang macam muka nenek-nenek sikit ya, dan tapi efisien. Ini terbaik bang. Ini saya pilihkan situ yang terbaik. Saya nyenyak tidur kat rumah. Ini kisah benar ni. Ni kisah benar. Ada ke? Yalah, dia syarikat sendiri. Syarikat besar sendiri. Jadi isteri bos kira dalam organisasi vice president. Gitu. Jadi dia lah adalah hak dia untuk menemuduga pegawai baru. Tapi dia pegawai baru dia tak nak masuk campur. Kecuali setiausaha untuk suaminya. Dia nak. Tapi oleh kerana tak ada pemohon yang lelaki, maka dia terpaksa ambil calon wanita. Dan dia ambil wanita yang dari kacamata dia kurang mengancam. Jadi dia tak rasa tergugat dan suaminya tak mungkin terancam dalam keadaan normal lah. Ini kisah benar. Tapi seronok lah. Ya? So, punca pertama kita mungkin kena bully. Suami kena bully juga. Ya, suami track record tak elok. Jadi isteri dia tak apa yakin. Maka bukanlah kena bully, tapi kena kontrol lah. Ya? Satu. Nombor dua, tak dapat tidak lah. Ya? Dalam Tok Abah punya pengkajian, ya, Tok Abah punya observation, when we have any problem, any kind of problem, so salah satu punca yang tersirat yang orang tak perasan ialah kurang berdoa. Kadang-kadang ialah kita sebut ada orang masalah kena bully macam semalam, ya, seorang yang bertanya, what if our boss bully kita? Apa yang kita nak buat kalau pemimpin membuli kita kat tempat kerja? Ya, Tok Abah tanya, ya, secara umum ni bukan untuk orang bertanya saja. Berapa orang yang doakan bosnya tiap-tiap hari? Semua senyum. Angguk tidak, giling tidak. Berapa orang doakan syarikatnya, jabatannya? Senyum. Dijawab dengan senyum. Senyum tu sarakah kan? Berapa orang doakan anak buahnya? 2-3 orang kat tangan. Berapa orang doakan pelanggannya, mada'unya? Ya, orang awam yang dibantu, yang diberikan khidmat. Hampir terlupa. Hence, that problem arises lah. Ya, kurang doa, ya, mendoakan. Dan of course, pesan guru-guru kita untuk orang bekerja, bacalah doa bekerja, doa mula kerja. Tok Abah suka, ya, dan Tok Abah pun jarang share. Dah lama tak share doa kata tu mula kerja. Yang Tok Abah selalu masukkan dalam senarai doa Tok Abah, dalam senarai doa yang kita berikan pada peserta kursus dalam bentuk PDF ke kalau online. Kalau misalnya dalam kelas, kita bagilah dalam bentuk hard copy. Salah satu doa yang Tok Abah berikan ialah Bismillah 5. Dan semua guru kita yang mengajar kita kata, bacalah Bismillah 5 sebagai ikhtiar untuk pagar diri kita, pendinding diri kita daripada gangguan manusia, ya. Dan juga gangguan ialah makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih penyayang tadi, dengan nama Allah yang menyembuhkan semua penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi kafah. Dengan nama Allah yang melengkapkan, mencemurnakan semua keperluan hambanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang memberi kesejahteraan kepada hambanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menambah Allah yang menghindarkan mudarat yang datang dari langit maupun dari bumi. Sungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar, Samiul Alim, ya. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sama basar melihat. Okey, ya. Itu Bismillah 5 pesan ulama. Salah satu doa yang bagus untuk pagar diri kita daripada gangguan manusia. Jadi termasuklah pembulian. Dan satu lagi doa yang Nabi ajar, ya, yang Tok Abah faham, yang ulama-ulama pesan kat Tok Abah, yang Tok Abah sampaikan pada semua orang, doa mula kerja. Doa mula kerja ni, Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal amali wa khairi ma fi, wa a'udzubika min syarri hadzal amali wa syarri ma fi, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa mula tugas. Tak ingat, tak dengar, susah nak menghafal. Alamak, Google je lah. Google. Dah Tok Abah dah bubuh kat internet di bawah tajuk hashtag doa mula tugas, doa mula kerja. Apa makna tadi? Ya Allah,
aku mohon kepada kamu kebaikan kerja aku ni dan segala kebaikan yang ada dalamnya. Aku berlindung padamu daripada keburukan kerja aku ini dan keburukan yang ada dalamnya. Sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa lagi menentukan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kan cantik doa tadi tu. Ini doa untuk kita mula bekerja supaya kita dapat kebaikan kerja kita ni akan terselah. Keburukan kerja kita ni termasuk dibuli, dianiaya, orang nak merasuah, orang nak fitnah, orang nak whatever lah ya, akan terhindar asbab kita mohon pada Allah. Doa mula kerja. Dan habis kerja je, guru tak apa pesan, bacalah doa akhir tugas. Doa akhir kerja. Ada kat internet. Ya. Allahumma ini astaudi'uka amali wa nafsi wa taqwatu Allah. Ya Allah, aku serahkan padamu kerja aku ini, aku serahkan pada Engkau. Begitu juga dengan jiwa ragaku. Dan aku bertawakal kepada Engkau. Dan kepada Engkau aku bertawakal. Kan cantik, kita serahkan kerja kita dan juga jiwa raga kita bertawakal pada Allah. Selepas habis kerja. Cantik tak cantik? Cantik. Dan jangan lupa surah Ghafir 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya, sungguhnya aku serahkan segala urusanku pada Engkau. Ya Allah, kepada Engkau aku serahkan segala urusanku. Sungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Ya, wa ufawwidu amri ilallah. Ya, aku serahkan segala urusanku pada Engkau dan innallaha basirun bil ibad. Sungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Macam ya, so kadang-kadang anda dan Tok Abah terlupa tak ingat untuk berdoa untuk menghindarkan daripada gangguan manusia, gangguan makhluk, ya, daripada what do you call it, dalam bahasa Inggerisnya apa, apa masalah dalam pekerjaan lah, masalah cabaran-cabaran pekerjaan, ya. Selalu tak apa sebutnya, this is bukan the ethics of work, this is the problems rising from your work. Ada konsepnya lah. Ada konsep yang digunakan dalam psikologi pekerjaan. Itu bidang Tok Abah sebenarnya. Itu yang kadang-kadang terlupa, ya. Bukannya the burden of work. Ni ada konsep dia, konsep psikologi, ya. Cabaran-cabaran, masalah, ya. Subhanallah, ya. Tiba-tiba terlupa. Bukan challenges, ya. Ini adalah nanti kalau Tok Abah ingat Allahumma shalli ala Muhammad, Tok Abah akan kongsikan apa terminologinya tentang cabaran-cabaran, masalah dan the inherent challenges dalam pekerjaan kita. Ya. Tu bukan the burden, bukan the trouble, bukan, ya. So nantilah, ya. Nanti kalau datang Tok Abah akan, ya. Ni konsep yang memang digunakan pakai oleh para sarjana dalam bidang ini. So itu yang Tok Abah nak kongsi dengan anda. Baik. So pertama, ingkar Tuhan. Keduanya, kita kurang berdoa. Jadi dia punya solusi apa? Untuk kita tidak dibuli, rapatkan diri dengan Allah. Barang siapa merapatkan diri dengan Allah, Allah akan rapatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Dah rapat, maka tak adalah bully-membuli, ya, aniaya menganiaya, fitnah memfitnah, ya, pijak memijak, faham ke faham, jelas, ya. So doa berdinding, ya. Jangan kata, "Ui, doa ni power lah." Tak ada, doa tak ada power. Yang ada power Allah. Yang ada power cuma Tuhan. Kita doa ni cuma alat, ya. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata, alat orang-orang yang beriman. Jadi kita kena berdoa. Dan tanda orang yang rasa kerdil dan bersyukur dan merendah diri ialah ad-doa. Kenapa pula begitu? Sebab Nabi bersabda mafhumnya, ya, jangan, sesungguhnya orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Kita sombong, alah, Tuhan tak tolong pun okey, aku boleh buat. Itu seolah-olah berkata begitu kalau kita tidak berdoa. So itu sebabnya mulakan apa kerja pun dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nak pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Minimum lah. Nama subilahi, Bismillah, ya. Allahumma inni asuka minal hubuti wal khaba'ith. Itu doa yang lengkap yang Nabi SAW ajar. Tapi kalau kita terlupa Bismillahirrahmanirrahim, masuk tandas kaki kiri. Paling minimum doa and doa and doa. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim,
La haula wala quwata illa billahil azim. Melangkah kaki kiri. Kaki kiri. Kaki kiri. Selalu orang komen, alah, Tok Abah pun manusia biasa, dia silap. Mana pula pergi kerja, pergi kaki kiri. Pergi kerja nak cari rezeki, langkah kaki kanan lah. Tok Abah kan manusia biasa, tersilap. Tak. Bukanlah Tok Abah ni mesti tak silap. Tapi Tok Abah tu bukan tersilap. Tapi memang Tok Abah pesan, sebab ulang 3 kali. Keluar rumah kaki kiri. Nak pergi sekolah, nak pergi college, nak pergi universiti, nak pergi tempat kerja, nak pergi masjid, nak pergi mana pun. Keluar rumah. Melangkah kaki kiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dengar ya. Bismillah. Aku berserah pada, aku bertawakal pada Allah, ya. Sungguhnya tidak ada daya upaya kecuali dengan kuasa dan izin Allah. Jadi bila kita begitu mulanya, maka mudah-mudahan kita sentiasa dilindungi. Dan pesan ulama, bacalah ayatul kursi selepas subuh, dan bacalah ayatul kursi selepas asar atau selepas maghrib. Barang siapa baca ayatul kursi selepas subuh, maka ada malaikat yang jaga diri kita sepanjang siang, insya-Allah. Pesan para ulama. Google, tabayun, jangan ambil bulat-bulat tanpa dicek supaya kita dapat kekuatan untuk mengamalkan. Betul lah, ada hujahnya di sini. Ada ni hadisnya yang berkaitan. Barang siapa baca surah ayatul kursi lepas asar atau lepas maghrib, maka sepanjang malam. Tapi semalam Tok Abah memang baca. Ya, lepas maghrib baca, sebelum tidur baca. Tapi pukul 1 ke 2 Tok Abah diganggu oleh makhluk lah, ya. Artinya mimpi buruk. Macam ada makhluk berdiri bergerak. Ya Allah, dah cuba baca. Tok Abah masa terkejut pun tengah baca doa. Lepas tu, ya Allah, punyalah menakutkan. Ni 2 hari betul-betul Tok Abah mimpi yang tak berapa sedap, ya, tapi biasalah, ya, mimpi itu mainan tidur. Tapi pesan guru-guru kita, kalau kita mimpi yang menakutkan, mungkin ada makhluk yang kacau, ya. Tapi Tok Abah memang dah pakai Fatihah 3 kul dengan Bismillah 5, embus tapak tangan, sapu seluruh tubuh, buat. Tok Abah buat. Lepas sembahyang isyak semua buat. Tapi ialah manusia, kita ni manusia, tak fokus, ya, kurang berserah, maka diuji oleh Allah supaya patah balik kat dia. So 2, ya. Ya, barang siapa rapatkan diri dengan Allah, Allah akan rapatkan kita dengan sesama manusia, maka insya-Allah kita tidak akan dikacau, dibuli ataupun dianiaya. Nombor 2, doa sebagai pelindung, ya. Doa Bismillah 5, doa mula kerja, doa akhir kerja, dan doa dalam bahasa awak lah, bahasa Jawa, bahasa Iban, bahasa Melanau, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, doesn't matter, semua bahasa Allah faham. Ask from God for protection and for help, ya, insya-Allah. Ud'uni astajib lakum. Kau minta, aku perkenan, insya-Allah. 2. Nombor 3, Tok Abah cek malam tadi, ya. Tok Abah Google, Tok Abah baca. Kenapa orang kena bully? What make you a target of bully? Bullyism. Ya, masih tak dapat apa konsep yang Tok Abah tengah fikir tadi, ya. These are the ada terlupa konsep dia. Konsep tu diciptakan tahun-tahun 60-an ke lebih kurang, ya. Ya, macam dalam court macam the burden of proof. Konsep itulah. The burden of proof tu artinya itulah tugas seorang peguam, ya. So dalam kerja ni adalah konsep macam itu. Menunjukkan inilah salah satu daripada cabaran dalam kerjaya gitu, ya. Itu yang konsep yang Tok Abah tengah cari, konsep psikologi sebenarnya. Alright? Okey. Nombor 3, ni dia. Tok Abah baca 4-5 website malam tadi. Dalam pukul 12 Tok Abah cari apa punca orang kena buli ataupun kita menarik perhatian agar dibuli. Menarik perhatian agar dibuli. Rupanya kata sarjana-sarjana yang mengkaji ni, sikap yang naif akan mengundang pembulian. Awak ni kadang lurus sangat, jujur sangat, rajin sangat, ataupun baik sangat, memang kena bulilah. Percaya je. Percaya je. Apa orang cakap, awak percaya, jadi orang seronok buli awak sebab awak ni terlampau naif, terlampau jujur, terlampau lurus bendul, kata orang. Lurus bendul. Ini yang kena buli lalu. Be careful, ya. Habis kita kena tidak lurus, kita kena bengkok-bengkok, kita kena bukan begitu, ya. It's okay to be lurus, it's okay to be lurus bendul, it's okay to be kind, but then be more proactive.
Jangan dah kena bully baru nak cari preventive measures. Itu sebabnya Tok Abah kata tadi tu, doanya dengan kita berdoa pada Allah, kita doakan kawan-kawan, doakan bos, doakan kawan sekerja, ya, doakan supaya Allah jadikan semua kawan kita di tempat kerja positif, hebat, cemerlang, selesai masalah, ya, dan jadi orang yang baik. Kan Tok Abah dah sebut, dan tolong hantar vibration yang positif dan belajar untuk serasikan roh. Ini semua konsep yang Tok Abah pakai selalu, serasikan roh dengan semua orang di sekitar kita. Bila roh kita serasi, mana mungkin orang nak bully kita, kacau kita, gugat kita. So inilah dia kata orang perkara asas kenapa kita mungkin jadi mangsa bully di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam taman perumahan, dalam jamaah. Okey, sikap kita yang terlampau lurus bendul, ya, terlampau, ya Allah, memang naib, memang apa orang cakap kita percaya. Dahsyat. Ramai orang macam ini. Baik lelaki, baik perempuan. So kita kena be open, be smart, ya. Be kata orang tu bijaksana lah. Jangan pandai je, jadi bijaksana. Kita kena dan waspada. Kita orang yang nak maju ke depan kena jadi orang bijaksana dan sentiasa waspada. Bukan bersangka buruk. Waspada, jaga-jaga, hati-hati. Ya, Tok Abah pun 2-3 kali juga, bukan 2-3 kali lah. 2-3 kali ni banyak kali lah. Kena tipu juga, kena scam juga. Sebab itulah dia. Nak kata lurus, lurus juga. Nak kata naif, naif juga. Naif, ya, naif ni bukan mesti lurus, tapi tidak berjaga-jaga, tidak waspada, tidak kreatif, tidak berfikir dengan cara yang seimbang. Naifnya. Tidak berfikir dengan matang, dengan berpengetahuan gitu. Ya, tabayunlah, check it out. Ya, tapi kadang kita dapat panggilan yang pelik-pelik, ya, macam Tok Abah duduk sebelah anak Tok Abah. Anak Tok Abah yang sulung tu dia seorang peguam. Scam bah. Ya, dia dengar je lain macam dia kata scam. Orang tu tengah bercakap dengan Tok Abah, tapi Tok Abah kata tak scam. Dia cakap tentang bil yang belum berbayar. Ya, pada alamat yang Tok Abah tak ingat pun. Tok kata, ini mungkin, lepas tu cek betul. Ya, adalah, ya, rumah kat kebun tu yang kita dah sebenarnya dah offkan dia punya talian electricity dan air, tapi ada bil, mungkin paip pecah ke apa ke, bil yang sampai 4,000 lebih. So kita pun telah buat rayuan, ya, mudah-mudahan mereka akan siasat kenapa masih ada bil walhal dah lama tidak digunakan, ya. Bil pula tak banyak pun, 4,000 lebih kau, bil air kau, bil air. Jadi kalau bil elektrik satu hal. Okey, so itulah kadang-kadang kita naif, ya, terlampau lurus bendul. Tu nasib baik Tok Abah tak terus hentikan anak Tok Abah kata scam, off phone. Kata no, nanti sekejap. Kita pakai gerak batin. Kita kena pakai otak, kita kena pengalaman, kita kena pakai kita punya fakta-fakta yang ada, tapi jangan lupa gunakan compassion dan intuition. Tu Tok Abah gunakan compassion, artinya hormat pada orang yang bercakap itu. Keduanya Tok Abah pakai gerak batin, intuition, ya, ilham yang Tuhan berikan pada orang yang nak gunakan. Kita ada intuitive power, dan intuition Tok Abah kata, oh ini bukannya scam, ini betul. So bila kita check, betul, it's a genuine case. Kan kesian, nanya dia, kesian dia buat kerja. Kesian dia buat kerja. Kalau kita anggap dia scammer, padahal dia bukan scammer, dia memang pengutip debt collector, bill collector, kerja dia. Kesian kan? Bill collector ni memang dibenci oleh orang, ya? Padahal dia buat kerja dia. Awak pun tak buat kerja awak, bayar bil. Tapi kadang kita bukan tak bayar bil. In my case, kita tak tahu pun kita ada bil, patut tak ada bil pun. Gitu. Baik, jangan lupa, ya, program kita hari ini dibawakan oleh Premium Chocolate. Ramai sahabat yang telah mencuba, memang lazat dan berkhasiat, ya. Minum secawan, insya-Allah tertawan. Diformulasikan dengan kasih sayang, dinikmati dengan riang, insya-Allah. Tok Abah memang favourite lah. Tiap-tiap pagi sebagai pembuka hari, memang bersemangat, memang bertenaga, dan mudah-mudahan membawa rentetan kesan positif. Dan program kita dibawakan oleh juga webinar Tok Abah akan kendalikan pada 23 bulan 2, motivasi dan keseronokan bekerja. Ya, itu title asal yang Tok Abah bagi 30 tahun yang lepas. Ya, Motivation and the Joy of Work. Itu kali pertama Tok Abah buat. Lepas tu Tok Abah ubah dia punya title, tapi akhirnya untuk tahun 2022 Tok Abah nak balik ke title original. Sebab 3 perkataan, motivasi,
dan keseronokan bekerja. Dan tu bukan tak kita lah kan, apa nama prefix saja kan, motivasi dan apa nama keseronokan bekerja. Jadi straightforward, direct. Jadi orang faham, no hanky-panky, tak ada hidden agenda. Ya, semenak merangsang, kita sama-sama seronok bekerja, dan bila seronok, 19 kebaikan orang seronok. When you are happy, kata pakar-pakar psychological organization, psychology, Tuabah memang belajar organizational psychology. When you are happy, you can give your best, you can perform your best, you can give your the most efficient services and productivity. Dan rupanya ada rentetan kebaikan-kebaikan bila kita seronok bekerja. So jom come to our opening webinar pada 23 bulan 2. Link ada kat komen pin kat atas tu. Cikgu Nazrin, my staff dah bubuh. Komen pin kat atas tu ada link dia. Baik untuk premium cokolate, untuk webinar dan untuk tabung korban tadi. So please, bos hantarlah. Semalam terima kasih Lada, Langkawi Development Authority, yang menghantar 40 orang peserta. Tu apa excited, melonjak daripada berapa orang sampai ke 100 orang peserta dah. Kita target limit kepada 250 saja. Cepat ya. Ni banyak bajet perbandaran berebut hantar ramai. Bank negara pun hantar ya. Bank negara dia hantar pada semua cawangan di seluruh negara. Orang Johor hantar, orang HQ hantar, orang Penang hantar sikit-sikit peserta. Itu pun bagus juga. Jadi supaya tidak tergugaklah dia punya perkhidmatan ya. Kalau ramai sangat ni pun ialah pukul 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari, 3 jam. Tak payah ambil cuti. Tapi kalau work from home, of course senanglah ya. 10 pagi sampai 1 tengah hari. InsyaAllah pada 23 hari bulan Februari, hari Selasa, Tuabah akan kongsi motivasi dan kesukaan bekerja. Ya, kita tukar paradigma. Kita akan bincang apa kehebatan kalau kita seronok bekerja, apa fadilatnya. Lepas tu, apakah kesilapan lazim seorang pekerja sampai tak seronok bekerja. Dan of course, transformasi 360. Masalah kita sebab kita yang lama, jadi kita jadi orang baru. Dan Tuabah bagi tip 27 tips bagaimana nak seronok dan bermotivasi ke tempat kerja. Excited dan doa-doa dan sebagainya. Of course, dapat sijil online, ada sijil e-sijil, ada nota dalam bentuk PDF dan sebagainya. Dan of course dapat networking. Itu seronok sangat. Berbaloi. Bos hantar your staff. Cakap kat bos nak attend Tuabah punya webinar motivasi dan kesukaan bekerja, they will send you. Biasanya orang Brunei akan hantar, orang Singapura pun akan datang, orang Singapura, orang Brunei, orang Australia, orang satu dunia pun masih bayar bayaran sama dengan peserta-peserta dari Malaysia. Sebab ini program profesional, maka Tuabah charge RM69, $20 lah, $20 US, lebih kurang 20, tak sampai $20 US, $20 Singapura, $20 Brunei, $20 Australia. Kurang lebih begitu. Sebab, dan of course lah satu pack. Kalau untuk pelajar-pelajar, untuk keluarga, satu gadget 10 orang. Ada yang bertanya, kenapa tak satu office you charge RM69, satu office 100 orang berattend? Kan banyak ilmu dapat. Ada benda yang kita share dengan untuk satu rumah satu rumah anak yatim RM30 boleh, tak ada hal. Habis ni untuk pekerja kena ada tanggungjawab majikan lah. Baru ada sense of responsibility and accountability. Kata nak kongsi ilmu supaya dapat jadi pencen kubur. Yang Tuabah bagi tiap-tiap pagi ni kan percuma. Ni tak ada ilmu ke ni? Ilmu. Tiap-tiap pagi kalau Tuabah lapangkan pukul 7 sampai pukul 8, 1 hour tiap-tiap pagi. Lepas tu macam-macam lagi Tuabah bagi webinar, YouTube banyak ya. Tuabah punya recording ada beratus-ratus. Pergilah tengok, percuma. Jangan pula kata, kenapa pula kamu tadi berkira sangat. Kata nak kongsi ilmu, Tuabah kongsi tiap-tiap pagi kalau lapang ni macam ni, secara percuma. Tapi dia tak nampak. Itu pun nak charge. Allah, susahnya manusia ni. I have a company, I got staff to run, I got bills to pay. That's not the issue lah kan. Tak payah nak merayu kat awak semua. Tapi nak menerangkan, kenapa orang komplain. Ni orang ni kadang bukanlah tak nak berfikir, tapi tak nampak. Ada kau itu charge untuk budak-budak satu rumah 20 orang, 30 orang pun RM30 je. Ini untuk staff satu orang satu pula bayaran.
untuk staff kena, sebab ni professional course. Bukannya family punya program ataupun untuk anak-anak. Dan kita memang bantulah, ya. Ya, okey. Faham ya? Mudah-mudahan. Tak faham, I rest my case, kata lawyer, ya. Okey, so nombor 4. Nombor 4 tadi Tok Abah dah bagi hint sebenarnya. Kenapa kita kena bully? Di tempat kerja ke, dalam masyarakat ke, kejiranan ke, di masjid pun kena bully. Fadilah, ni tolong ni, ada tak cecak ni. Tak cecak ni dengan ni tolong bang. Kita yang dipanggil, ya. Macam kita ni siap. Tak apa, Tok Abah memang seronok buang tak cecak tu. Please ya. Dan cuba Google dia punya hadis. Barang siapa tahu pahalanya membuang tak cecak di masjid, maka kita akan bertumbuk sesama sendiri untuk berlumba-lumba nak buang tek cecak. Kalau kamu tahu pahala buang tek cecak kat masjid ataupun kat surau lah, ya, kamu akan bertumbuk, akan bergaduh untuk berebut-rebut buang tek cecak. Sampai tak sempat cecak nak berak, awak dah menunggu. Awak dah menunggu dengan tempat nak buang tek cecak, menunggu. Beraklah cecak, berak cecak. Kalau kau faham pahala buang tek cecak. Faham ke faham? Faham. Tapi kadang kita kata, alah ni kerja siap lah, takkanlah Datuk nak buang tek cecak. Hey, buang tek cecak is no problem. Cara kita nak membuang sifat sombong, riak, ujub, takabur, bakhil, susun kasut orang kat masjid. Tok Abah buat dari masa ke masa. Tengok kasut bersepah, Tok Abah susun. Kalau boleh Tok Abah buat reverse parking. Ada masa Tok Abah ada masa, walaupun sakit lutut, sakit belakang, Tok Abah akan tengok susun kasut yang berterabur. Tok Abah akan reverse parking, jadi orang keluar surau, keluar masjid terus sarung. I do that. Bukan showing off, sharing. Orang tua bangku umur 70 71 ni nak show off buat apa? Ya, tak ada masa dah. Ya, dan tak ada faedah pun nak show off. Jadi jom, ya, dan orang yang memulakan beri salam akan membuang sifat riak, ujub, takabur dan bakhil. Dan orang yang bersedekah subuh, tanya ya, yang tadi dapat sedekah subuh, tak apa. Kalau tak sempat sedekah subuh, sedekah sekarang pun okey. Anytime is good, but subuh tu afdal. Sebab 2 malaikat turun waktu subuh untuk doakan kita. Alright. Nombor 4. Nanti kita nak wrap up, ya, kejap lagi sebab kita start tadi 6:55. Tok Abah sengaja hari ni bermula 5 minit. Tok Abah dah sedia kat depan laptop ni 15 minit sebelum pukul 7. Tapi kan terkejut buruk pula ramai orang, ya, sebab kalang kabut, belum pakai seluar, belum pakai kain, belum siap-siap, ya, belum habis subuh lagi dah nak bagi FB Live, takut anda tak bersedia. So Tok Abah tunggu relax, ya, minum premium cokolati tadi sampai setengah mug. Ya. Tok Abah masih tak dapat konsep tadi dia, cabaran-cabaran dan masalah di tempat kerja. Ya, Allah, ya, nanti kalau dapat esok pun Tok Abah share lah, ya. Apa perkataannya? Just blank, ya, that concept, ya. Baik. So, punca kelima. Kita kena bully. Ni Tok Abah dapat malam tadi, ya. Dalam pukul 1 kot Tok Abah dapat, ya. 12.45 Tok Abah dapat ni. Dia kata, kenapa awak kena bully? Kata pakar yang mengkaji. Dia buat kajian, ya. Dia buat kajian kat organisasi top 500 performers, ya, in the world. Dia kata, kalau awak anak emas bos, you favorite boss, you favorite CEO, you pekerja yang sangat disayangi, atau mendapat extra attention, orang pun jealous. Bila orang jealous, awak kena bully. Samalah, anak bongsu dibuli oleh abang kakak sebab mak ayah bagi perhatian yang maksimum lebih sikit kepada anak bongsu. Abang kakak jealous, bully adik. Betul tak betul? Tak sepatutnya betul, tapi adalah kadang-kadang relevancy di situ. The jeopardy of work. Bukan, masih tak dapat konsep yang tak baca lagi, ya. Bukan jeopardy, ya. Allah Akbar. Nantilah Tok Abah Google lah. Ya, apakah cabaran-cabaran dalam kata konsep yang mengertikan cabaran, ya, dalam pekerjaan, ya. So, awak anak emas bos ataupun orang yang dapat extra attention, maka ramai orang jealous dan orang akan bully awak. Alah, bos sayang awak nak buat. Awak lah buat, bos sayang awak. Alah, awak anak mak, kau buatlah sini. Engkau buat. Engkau tolong mak. Mak manjakan kau tolong mak. Kau bawa mak ke hospital. Kau bawa. Nampak ke nampak? Ini berlaku tanpa sedar. So kadang-kadang seseorang manusia tu kena bully ataupun kena buat kerja lebih,
Ya, sebab dia dapat special attention daripada ibu bapa, daripada ketua, daripada bos, daripada majikan. Maka orang lain jealous ataupun sakit hati ataupun tak puas hati, maka anda pun dialah mengalami sedikit pembulian secara langsung atau tak langsung, direct atau indirect. Nampak tak? Jadi apa nak buat? Apa nak buat kalau bos dah sayang kita, kita dapat special attention, apa kita nak buat? Solusinya apa? Kan Tok Abah dah kata kan? Jadi kalau kita rasa seronok, jangan tanya kenapa orang benci aku, jealous kat aku, bully aku, padahal aku buat kerja yang baik, bos pun suka kat aku. So kita punya soalnya, apa aku nak buat supaya bos sayang kat semua orang, bukan sayang kat aku saja. Apa aku nak buat supaya bos sayang kat semua orang, bukan kat aku seorang saja. Nampak tak? Kan lain perginya tu. So solusinya, ya Allah, doalah. Ya Allah, ya, aku bersyukur bos sayang kat aku, ya, berikan aku benefit dan sebagainya, ya. Tapi kau jadikan bos aku juga sayang dan hormat semua kaki tangan. Dan jadikan semua kaki tangan kawan-kawan sekerja aku ni supaya mendoakan majikan, mendoakan bos, mendoakan kawan-kawan semua. Semoga kami satu hati, kami dapat bekerjasama, kita doakan kawan kita, nasihatkan kawan-kawan kita, bantu kawan-kawan kita, ya, bagi hadiah kat kawan-kawan kita, ya. Mudah-mudahan bila kita sharing and caring, maka sama-sama membangun, sama-sama memajukan diri. Bila kita tolong ramai orang untuk berjaya, kita akan berjaya. Kita disayangi bos, so kita bantu dan cari say good words to the boss. Sebenarnya si Rahman tu bos, rajin bos tak nampak je. Just because dia every setengah jam dia keluar isap okok, ya. Ada juga orang mesti isap okok lagi kat tempat kerja, ya. Tapi dia best bos, dia memang rajin. Ya ke? Aku tengok dia every time aku nampak isap okok je. Tak bos, tak. Dia memang jangan pula awak bohong bos. Nak tu suruh bos sayang kat kawan tu, tapi awak tak cakap benda yang betul. Dan awak pesan, Man, aku dah cakap kat bos, walaupun kau tiap-tiap kali bos nampak kau isap okok, bos ingat kau ponting. Tapi aku dah cakap kat bos, sebenarnya kau ni rajin. Ya, aku bukannya nak mengada-ngada, bukan nak cari popular kat kau, tapi bos kadang pandang serong kat kau, tapi aku dah cuba defend kau. Dan kau kalau ya pun janganlah nampak pun, kau janganlah terus isap okok macam apa ni, syarikat ni bapak kau punya. Dalam lembut, ya. So itu satu pendekatan untuk kita mengelakkan kena bully. Maka kita doakan dan kita bantu kawan-kawan kita juga disayangi oleh bos kita. Gitu. Itu maknanya tu Ustaz selalu pesan pada guru-guru. Kebanyakan guru dengan tidak merancang, ya, dengan tak sengaja akan sayang pada pelajar-pelajar yang baik, yang rajin, yang taat. Betul tak betul cikgu? Memang itu natural lah. Mak bapa akan lebih sayang pada anak yang taat, anak yang tak banyak menyusahkan, anak yang ikut arahan, ya. Tapi rupanya anak yang nakal sikit, yang berontak sikit, ini yang perlukan bantuan, yang perlukan ekstra kasih sayang sebenarnya. Mak bapa tak perasan, cikgu-cikgu tak perasan, bos-bos tak perasan. That happened to me lah, ya, yang Tok Abah cerita semalam kan. Bila salah seorang pekerja Tok Abah, pergi mengailikan waktu pejabat, pergi pancing ikan kat tasik-tasik kat UPM yang penuh dengan ikan waktu pejabat. Kau dapat 23 ekor, 23 ekor, ya, dalam masa 1 jam. Punya banyaknya ikan kat tasik-tasik kat UPM. Tapi dia buat tu waktu pejabat kau. Terang-terangan, bukan sorok-sorok. So akhirnya bila Tok Abah pamerkan kasih sayang, concern, ya, dan tahu puncanya, bantu dia selesaikan sosial. Akhirnya dia jadi pekerja cemerlang 3 tahun berturut-turut. Dulu memang orang menyampah kat dia, tapi sekarang kalau nampak dia orang respect, sampai sekarang pun orang respect, ya. Panjang umur orang tu, ya, panjang umur dan masih respect dia. Dan dialah pembela Tok Abah. Kalau orang mengata, hey, kau jangan kata Fadil Kamsah, kau jangan, ya, kau jangan mengata dia. Aku tumbuk kau. Dia ni ex-army. Aku tumbuk kau, Kang. Punya hebat. Just because kita bela dia, kita bantu dia, kita cuba bangunkan dia, dia jadi pembela kita yang setia. Itu dia. So adik-adik, anak-anak, Tok Abah berhenti kat situ hari ni. Kalau panjang umur, ada rezeki, besok hari Jumaat
Oh, Tok Abah ada program pukul 10. Sempat kot. Mungkin Tok Abah kalau ada peluang, ada masa, Tok Abah akan bincang besok pagi. Sambung bahagian kedua. Bagaimana nak mengelakkan kita kena buli dalam kehidupan kita. Baik di tempat kerja, kejiranan, masyarakat, di mana-mana. Supaya kita tidak dibuli, tidak dianiaya oleh orang lain. Ya. So, Tok Abah doakan anda semua selamat, sejahtera, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, selamat menimang cucu, selamat menjalankan tugas, selamat bercuti, selamat menjalankan kerja-kerja kebajikan, CSR dan sebagainya. Moga-moga sentiasa dirahmati Allah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.